Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Maulana Syekh Ahmad Ruhi Ad-Duhaibi Al-Jilani, yang mana asal beliau dari negeri Libanon, dari Tripoli Utara. Beliau merupakan cucu yang ke-27 daripada Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul ajiz, dan yang ke-40 dari Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana datangnya beliau ke negeri kita, negara tercinta, negara Republik Indonesia, bukan terbawa air, bukan terbawa angin. Datangnya beliau merupakan perintah daripada kakek beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul ajiz, yang mengisyaratkan tentang satu negeri, satu daerah, satu tempat di mana Islam bertumbuh berkembang secara pesat dan sempurna. Maka setelah perjalanan panjang beliau mencari di mana gerangan negeri tersebut, negara tersebut, daerah tersebut, singkat cerita sampailah beliau di negara Republik Indonesia. Dan ketika beliau sampai di Indonesia, beliau menyaksikan secara langsung dengan mata kepala beliau umat Islam yang ada di Indonesia, dan mulai saat itulah beliau jatuh cinta terhadap Indonesia dan memutuskan untuk menjadi khadim di Indonesia. Saking cintanya beliau terhadap Indonesia, sampai-sampai beliau bercita-cita ingin mati dan dimakamkan di negeri Indonesia. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan daripada keberkahan beliau dan menambah-nambah berkah daripada acara ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang mau mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau di Indonesia bisa mengikuti melalui akun Instagram beliau yang namanya Ahmad Rauhi. Bisa di follow, bisa diikuti untuk mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau di negara Republik Indonesia. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لماذا هؤلاء في النوم؟ هذا الجواب في النعاس والنوم. Beliau semuanya kayaknya udah ngantuk, udah loyo, udah lesu, nggak kedengeran jawaban salam dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا وأسوتنا إلى يوم الدين علمنا وأمرنا أن نشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر المولى عز وجل. وأنا إن شاء الله واجب علي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب الدعوة صاحب الحاجات، أعني بذلك كياي حسن أشعري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا الحول، وأن يجعله في ميزان حسناته، وأن يجعله في صفيحة أعمال والده، آمين يا رب العالمين. أيضا الشكر موصول إلى حج برونتو الذي استضافني في بيته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عني خير الجزاء، وأسأل المولى عز وجل أن يجعله من أهل الصلاح والخير، وأن يجعله من أصحاب العمر الطويل والرزق الكثير والذرية الصالحة. وإن شاء الله في هذا العام بعد أسبوع أو قليل سوف يذهب إلى الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حجه ويغفر ذنوبه ويعود إلى بلده غائما تاميا بحفظ الله ورعايته، آمين يا رب العالمين. Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan kepada kita semua berterima kasih, mengajarkan adab akhlak yang mulia, berterima kasih kepada sesama manusia. Maka dari itu kata beliau, saya menghaturkan, mengucapkan daripada rasa syukur dan terima kasih wabil khusus kepada sahibul bait, yaitu Kiai Haji Hasan Asy'ari beserta keluarga besar sahibul haul. Semoga haul ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh daripada amal soleh dicatatkan ke dalam catatan amal baiknya. Semoga mereka semua panjang umur, sehat wal afiat, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada orang yang telah
menyambut saya beristirahat di rumahnya, yaitu Haji Purwanto. Saya ucapkan syukur dan terima kasih. Semoga amal soleh, amal baik yang beliau lakukan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baik balasan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, sehat walafiat. Dan sebentar lagi beliau beberapa hari yang akan datang akan melakukan perjalanan haji. Semoga hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, keafiatan dan keselamatan sampai kembali lagi ke Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad Nabiil Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala jama'na wa iyyakum fi hadhihi al-layla al-mubarakah iqtida'an bi amri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ihya'an li hawlin min shaykhin min mashayikh hadhihi al-bilad, أعني بذلك كيي بنيامين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياه مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أخوان أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة، عن هذا الوقت: إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا هذا الموت يا أخوان أمر لا بد منه، لا مفر منه، لا أحد يفر منه. يا محمد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى. حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم عندما خيره سيدنا جبريل عليه السلام في الحياة إلى يوم القيامة أو في الموت، اختار أن يكون بجانب المولى عز وجل، بجانب الرفيق الأعلى، اختار الموت على الحياة. فإذا الموت هو نتيجة لا مفر منها، كل إنسان ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. فإذا يا أخوان عندما نحضر هذا الحول أو الحول من حول أحد رجال الله الصالحين أو المشايخ أو العلماء أو الأولياء، جيد هذا لنا بهذا الحول أو بهذا الاجتماع أجر عظيم في الدنيا وفي الآخرة، لكن يجب علينا أن نضع نصب أعيننا جميعا أن يكون هذا الحول واعظا لنا، أن يكون هذا الحول درسا لنا، أن يكون هذا الحول اقتداء لنا. بالأمس القريب كان أبو الشيخ حسن أشعري حيا يرزق بيننا، يأكل ويشرب ويذهب ويأتي وينام، والآن أين هو؟ في القبور تحت التراب، توفاه المولى عز وجل، وهو عرفنا عنه أنه رجل من رجال الله الصالحين. فيجب علينا أن نجعل حياته عبرة لنا، ننظر كيف عاش الشيخ، كيف عاش حياته، كيف أمضى عمره، بماذا؟ هل أمضاه باللهو واللعب وكثرة الطعام وكثرة الكلام، أو بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو بقراءة القرآن، أو بقراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بذكر الله سبحانه وتعالى، أو بقراءة مناقب سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. فإذا يجب علينا أن يكون هذا الحول واعظا لنا، أن نتعلم الدروس من الموت. نحن الآن الله سبحانه وتعالى قدر لنا وجعلنا في الحياة، لا أحد يدري متى تأتي ساعته، لذلك يجب علينا أن نعمل جميعا لما بعد الموت، أن نعد العدة لما بعد الموت. الله سبحانه وتعالى خلقنا لكي نعبده سبحانه جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا نحن موجودون في هذه الدنيا، لدينا وظيفة واحدة، هي أن نعبد الله سبحانه وتعالى، وأن نجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا في جميع أمور حياتنا. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن الكريم ماذا أخبرنا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا يا أخوان، من أراد النجاة يوم القيامة، من أراد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة، من أراد الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى وييسر أموره ويرفع درجاته في الدنيا وفي الآخرة، فليجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسوته وقدوته. ولما جاء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك حري بنا أن نتعظ من الموت، أن نتعظ من هذه الذكرى، أن نتعظ من هذا الحول. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بشر
من أقام هذا الحول له أجر عظيم في الدنيا وفي الآخرة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال لنا؟ عندما يموت ابن آدم ينقطع عمله إلا من ثلاث، في ثلاث حاجات. يعني عندما يتوفى أي إنسان صحيفة الأعمال تقفل، خلاص ما في لا سيء ولا جيد، تقفل الصفيحة إلا في ثلاث حالات: علم ينتفع به، وولد صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فلذلك يجب علينا أن نكثر من الدعاء لوالدينا، سواء توفي الأب أو الأم أو كلاهما أو أحدهما. أكثر من الدعاء لوالديك، أكثر من الإنفاق، سواء الصدقة أو الزكاة أو قراءة القرآن الكريم أو إقامة المناقب أو مساعدة الأيتام. كل هذا اجعله في نية والدك أو والدتك أو كلاهما المتوفين، يكتب في صفيحة أعمالهم إلى يوم القيامة. كل إنسان يدعو إلى والديه أو يحسن إلى والديه أو ينفق عن روح والديه، الله سبحانه وتعالى يبارك فيه ويبارك في والديه، ويكتب في صفيحة أعمالهم إلى يوم القيامة. لذلك أيضا المولى عز وجل ماذا قال لنا؟ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، عبادة الله، وبالوالدين إحسانا. الإحسان بالوالدين يا الإخوان ليس فقط في الحياة، طبعا في الحياة يجب علينا السمع والطاعة والبر بوالدينا، لأن الله سبحانه وتعالى المولى عز وجل قرن عبادته، قرن بر الوالدين بعبادة المولى عز وجل. لكن الإحسان أيضا يكون بعد وفاتهما، كما قلت قبل قليل. كيف يكون الإحسان للوالدين بعد وفاتهما؟ أن نكثر من الدعاء لهما، أن نكثر من الاستغفار لهما، أن نكثر من الإنفاق على نيتهما، أن نكثر من الزكاة، من الصدقات، من أعمال الخيرات، أن نصل أرحامهما، أن نزور أصدقائهما. كل ذلك يكتب في ميزان أعمالهم يوم القيامة يا أخوان. عندما يتوفى الإنسان ويوم الحشر يوم الحساب يحاسب كل إنسان، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. عندما يدخل أهل الجنة ينادي مناد: يا فلان ابن فلان ارقى بدرجاتك إلى الأعلى. فيسأل هذا الرجل أو هذا الإنسان: أنا خلاص وزنت أعمالي وعرفت درجاتي، من أن لي هذا؟ فتقول له الملائكة: هذا ببركة دعاء أولادك لك. بركة دعاء الأولاد يا أخوان شيء مهم جدا. فلا نجعل هذا الحفل أو هذا الحول فقط لنجلس هنا وننظر إلى فلان ونلتقي بفلان أو نسلم على فلان أو فقط نضيع على الوقت، لا. اجعلوا هذا المجلس واعظا لكم، واجعلوا هذا المجلس مجلس من مجالس الذكر التي أخبرنا عنها المولى عز وجل، التي الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا ببركة هذا المجلس. عندما ينتهي، كونوا على يقين جميعا، عندما ينتهي هذا المجلس هذا الحول الآن، لكي يجب أن يعلم الجميع هناك ملائكة تجلس معنا، تذكر الله معنا، تدعو الله معنا، وتضرع إلى الله معنا ببركة هذا المجلس المبارك. وبعد أن ينتهي هذا المجلس تصعد الملائكة إلى السماء فيسألهم المولى عز وجل وهو علام الغيوب: ماذا تركتم جماعة حسن أشعري يفعلون، أو جماعة الحوض، أو جماعة أستاذ شجاع، ماذا تركتهم يفعلون؟ هل يرقصون أو يأكلون أو يشربون أو يتسلون أو يضيعون الوقت؟ فتجيب الملائكة: يا الله تركناهم يسبحونك ويذكرونك ويصلون على حبيبك ويقرؤون القرآن ويفسرون الحديث. فيسألون المولى عز وجل: ماذا حاجتهم بذلك؟ فتجيب الملائكة خوفا من نارك، فيسأله المولى عز وجل: وما غير ذلك؟ فتجيبه الملائكة طمعا بجنتك. الله سبحانه وتعالى ببركة هذا المجلس يقسم بالعزة الإلهية: أشهدكم يا ملائكتي وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، ببركة هذا المجلس. لكن يا أخوان يجب علينا أن يكون كما قلت لكم حضورنا إلى هذا المجلس ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، عبادة للمولى عز وجل، تقربا إلى المولى عز وجل، حبا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اقتداء بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا المجلس واعظا ودرسا لنا إلى يوم القيامة. نصيحتي الأخيرة إلى الجميع: أكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن شفيعنا يوم القيامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
ومنقذنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورحمتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسبب وجودنا في هذه الدنيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبركتنا في هذه الدنيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى خلق الدنيا وما عليها إكراما وإجلالا وتعظيما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألا يجدر بنا أن نكون شكورين لله، أن نكثر من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، شكرا للمولى عز وجل أن جعلنا من أمته ومن ملته، وهو الذي أخبرنا وبشرنا: من صلى علي في كل يوم 10 مرات وجبت له شفاعتي يوم القيامة. 10 مرات سهلة جدا، أمر سهل جدا يا أخوان. تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من صلى علي مرة صلى الله به عليها 10 مرات ورفعه 10 درجات ومحى عنه 10 سيئات وزاده 10 حسنات. صلاة واحدة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فما بالك من يكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، من يملأ وقته بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. عندك حاجة عند المولى عز وجل الله يا أخوان، طبعا باليقين. يقين، اجعل يقينك بالله قوي. لا أحد يقول من أنا، لا أحد يقول أنا لست شيخ ولست عالم ولست مواظب ولست. طبعا هناك شرط الاستقامة، أن نصلي الأوقات الخمسة في الصلوات الخمسة في أوقاتها، أن نطيع، أن نبر بوالدينا، أن لا نؤذي جيراننا، أن نؤدي الناس حقوقها، أن ندفع الصلاة ونصلي الصلاة في أوقاتها. هذا الاستقامة هو طريق السلامة. وأيضا هناك اليقين بالله سبحانه وتعالى. إذا جعلت صلاتك على الرسول صلى الله عليه وسلم باليقين إلى المولى عز وجل، كن على يقين أن دعائك مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى، حاجتك مقضية بإذن المولى عز وجل. من صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. ومن صلى علي في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد تبوأ مقعده في الجنة. من منا لا يريد الدخول إلى الجنة؟ لا أحد. طبعا الجميع هنا يريد الدخول إلى الجنة، إلى الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، مع الشهداء والأنبياء والصالحين والأتقياء والأولياء. من أراد تأشيرة الدخول، قبل قليل صاحب الترافل أهدى أحد هدية عمرة فري، عمرة جراتيس. وكذلك من أراد الدخول إلى الجنة فعليه أن يملأ وقته بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. بشرى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: تواظب على الصلاة في كل يوم 1000 مرة لا تموت. وسيدنا محمد لا ينطق عن الهوى يا أخوان، سيدنا محمد لا ينطق عن الهوى. الذي يقول حصل. من صلى علي في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد تبوأ مقعده في الجنة، أي لم يخرج من الدنيا إلا وقد أراه الله سبحانه وتعالى أو بشر بالجنة. فلذلك يجب علينا أن نكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة المباركة الله سبحانه وتعالى تكرم علي وعليكم بونس. ما هو البونس؟ شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نكون على يقين جميعا أن حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم حاضر بيننا في هذه الليلة المباركة، ببركة أثره، ببركة شعره، ببركة شفاعته. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاضر بيننا في هذه الليلة. فمن كان عنده حاجة يا أخوان فليحسن اليقين بالله سبحانه وتعالى بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولتكن دعوته وحاجته مجابة بإذن المولى عز وجل. أسأل المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فهمتم؟ أنت شو لك عليه؟ أنتم فهمتم؟ bohong. Paham enggak? Ini ente dari Bandung, gendut, warna putih. Hadra anta hadra. Ayo. Paham? Paham enggak? Paham? Bohong.
هذا حضرتك حجي أساب فهم gak حجي أساب فهم gak لماذا ينظر إلى الوراء Guru Hamzah malu ha senang senang alhamdulillahi rabbil alamin mau terjemah enggak jamaah mau terjemah enggak mau fadhal Alhamdulillah barusan paham semuanya katanya. Alhamdulillah beliau bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkumpul di tempat ini menjalankan daripada perintah Allah. Kita berkumpul di tempat ini menjalankan daripada perintahnya baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan daripada haul salah satu orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan daripada haul sahibul haul. Kita bersama berkumpul di tempat ini, duduk bersama. Ada pesan yang penting untuk kita semua. Janganlah kita duduk di tempat majlis haul seperti ini hanya duduk-duduk belaka. Banyak pelajaran yang penting yang harus kita ambil. Betapa pentingnya pelajaran daripada acara seperti ini. Ini haul mengingatkan kita semua terhadap kematian. Kita semua akan mati. Seluruh yang ada di muka bumi ini akan mati. Kematian adalah perkara yang tidak bisa dihindari. Sahibul haul beberapa hari, bulan, beberapa tahun ke belakang masih ada di tengah-tengah kita semua. Orang tua kita semua kemarin waktu ke belakang masih ada bersama kita. Sekarang mereka kemana? Telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan makhluk termulia, teragung, tersuci, baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengalami daripada yang namanya kematian. Ketika Malak Jibril alaihi salatu wassalam memberikan satu tawaran kepada Nabi, Nabi memilih daripada kehidupan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian. Allah taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayyitun, calon mayit, wa innahum mayyitun, pun demikian mereka pun semua calon mayit. Semuanya akan meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada di muka bumi akan hancur, akan musnah. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis haul seperti ini mengingatkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita untuk mengambil pelajaran akan datangnya kematian. Lihatlah daripada sahibul haul, dengan apa waktunya dihabiskan. Apakah beliau menghabiskan kehidupannya dengan makan saja, dengan minum saja, dengan canda gurau saja, dengan bermain-main saja? Ataukah sahibul haul menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, dengan menyebarkan ilmu daripada ilmunya baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbekallah diri kita, berbekallah untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak kebaikan, dengan memperbanyak kita bersiap diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sahibul haul mempersiapkan dirinya dengan berbagai macam amal soleh. Inilah daripada hikmah pelajaran yang penting. Kita hadir di majelis seperti ini bukan hanya saja kita hadir di tempat seperti
seperti ini dengan bertujuan ingin salaman dengan fulan, ingin memandang wajah fulan, ingin bertemu dengan fulan, ingin berkumpul dengan fulan. Bukan hanya saja itu, pelajaran yang terpenting adalah kita mengikuti daripada apa kebaikan daripada sahibul haul, mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentunya acara haul seperti ini adalah acara-acara yang akan mengakibatkan daripada keberuntungan, keberkahan pahala yang banyak untuk sahibul haul, seperti yang disabdakan oleh Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam, di mana-mana bangsa manusia, putra-putri keturunan Nabi Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah segala daripada amalnya, terkecuali yang 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak-anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya yang telah tiada. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang akan dicatatkan di dalam amal soleh daripada sahibul haul, seperti sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti terhadap kedua orang tua kita semua, baik yang masih ada di alam dunia pun demikian, lebih-lebih diperintahkan kepada orang-orang tua kita yang telah tiada di alam dunia. Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan beribadahlah kepada Allah, berbuat ihsan, kebaikanlah terhadap kedua orang tua kalian, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada. Bagaimana berbuat baik terhadap orang tua yang telah tiada? Berbakti kepada mereka semua dengan memperbanyak doa untuknya, dengan memperbanyak istighfar untuknya, dengan memperbanyak amal soleh untuknya, dengan memperbanyak sedekah untuknya, dengan memperbanyak beramal soleh dihadiahkan kepadanya. Maka inilah yang akan terus tertulis dan tidak akan terputus, walaupun telah dihalangi dengan kematian, walaupun telah meninggal dunia, akan terus tertulis daripada catatan-catatan amal solehnya. Beliau meriwayatkan satu riwayat dari Nabi Muhammad SAW, kelak yaumal qiyamah, ketika bangsa manusia sudah beres timbangan amal soleh dan amal salah, ahli surga telah masuk ke dalam surga, ahli neraka telah masuk ke dalam ahli neraka. Kemudian ada dikagetkan dengan satu kejadian. Ahli surga dikagetkan, derajatnya terus meninggi di sisi Allah, derajatnya terus bertambah dan meninggi, sehingga orang tersebut bertanya kepada malaikat yang ada pada saat itu, wahai malaikat, kenapa? Gerangan apa yang membuat derajatku terus bertingkat menaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal amal soleh dan amal salah telah ditimbang dan telah selesai beres dan rampung. Malaikat menjawab, wahai fulan bin fulan, naiknya derajatmu di hadapan Allah karena berkah doa istighfar anakmu yang ketika itu masih ada di alam dunia. Berkah doa seorang anak yang mendoakan, berkah istighfar seorang anak yang beristighfar untuk orang tuanya, sehingga orang tuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pelajaran yang penting di majelis seperti ini. Kita bersama duduk di majelis yang mulia. Majelis haul ini adalah majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis zikir, majelis mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinkanlah di dalam hati kita semua, ketika kita duduk di tempat seperti ini, maka di atas kita sebagaimana disabdakan oleh Rasul, malaikat bertebaran terbang di atas kita semua, beristighfar dan mendoakan kita semua, mencari-cari majlis seperti ini, mencari majlis zikir seperti ini,
sebagaimana dikatakan dalam hadis qudsi, ketika menemukan majlis zikir seperti ini, malaikat tersebut datang duduk bersama, datang mengaminkan daripada doa-doa permohonan kita. Kemudian setelah beres rampung, maka kita bubar, malaikat pun kembali ke tempatnya masing-masing. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya malaikati, madza taraktum ibadi yaf'alun? Wahai malaikat-malaikatku, lagi ngapain itu mereka berkumpul? Ngapain orang Cikarang berkumpul di tempat ini? Ngapain daripada jamaah-jamaah sahibul haul, jamaah majlis haul berkumpul di tempat seperti itu? Apakah mereka hanya makan-makan saja? Apakah mereka hanya minum-minum saja? Apakah mereka berjoget-joget saja? Malaikat menjawab, tidak ya Allah, Engkau maha mengetahui tentang segala perkara yang terjadi. Mereka bertasbih kepadamu, mereka memuji namamu, mereka mensucikan namamu, mereka manggil-manggil nama nabimu, baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah bertanya kembali kepada malaikat tersebut, apa yang mereka mau wahai para malaikat? Malaikat menjawab, ya Allah, Engkau maha mengetahui ya Allah. Tujuan mereka duduk di tempat ini mencari ridho dan anugerah-Mu, takut masuk neraka dan mengharapkan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan wahai saudara-saudaraku tercinta, apa yang Allah firmankan di dalam hadis qudsi tersebut? Ushidukum ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikat-malaikatku, wa izzati wa jalali, Allah demi keagunganku, Allah bersumpah demi keagunganku, demi kegagahanku, aku mengampuni seluruh dosa orang yang hadir di majlis seperti ini. Dosa yang lalu semuanya diampuni oleh Allah, dosa yang akan datang semuanya diampuni oleh Allah. Berkah majlis zikir seperti ini, berkah majlis haul, kita berkumpul di tempat ini. Nasihat terakhir dari saya, kata beliau, perbanyaklah membaca salawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Nabi kita tercinta adalah baginda Maulana Muhammad, yang akan membela kita, memberikan syafaat kepada kita adalah baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Yang menjadi sebab wujud adanya kita adalah baginda Nabi besar Maulana Muhammad, yang akan bertanggung jawab kepada kita kelak di hadapan Allah adalah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita mau menjadi orang yang bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bentuk rasa syukur kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali saja, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan rahmat kasih sayangnya, 10 rahmat kasih sayang Allah berikan kepada orang tersebut. 10 dosanya diampuni oleh Allah, 10 derajatnya ditinggikan oleh Allah, berkah bersalawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang bersalawat kepadaku 10 kali di setiap harinya, maka wajib mendapatkan syafaat pertolonganku kelak yaumul kiamat. Juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang bersalawat kepadaku 100 kali di setiap harinya, kata beliau, wallahi demi Allah wahai saudara-saudariku, ketika kita memiliki hajat, keinginan, kebutuhan, maka salawatlah solusi kita, adalah sebahagian bentuk dari percikan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tentunya dibarengi dengan ikhlas, dibarengi dengan yakin, dibarengi dengan istiqamah, dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah, menjauhi daripada segala yang dilarang oleh Allah, melaksanakan daripada segala yang diperintahkan oleh Allah, dan yang terpenting adalah keyakinan di dalam hati kita semua. Bacalah salawat 100 kali kata Nabi SAW, maka Allah akan mengabulkan 100 hajat keinginan kita dikabul oleh Allah Ta'ala. 30 diberikan di dunia dan 70 Allah Ta'ala berikan di akhirat. Juga beliau baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang bersalawat kepadaku 1000 kali di setiap harinya, lam yakhruj minad dunya illa waqad tabawwa'a maq'adahu fil jannah, tidak keluar daripada alam dunia ini terkecuali telah diperlihatkan dan digembirakan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua menjadi ahli surga Allah Taala, amin. Allah ya Rabbal. Terakhir kata beliau, ada bonus untuk kita. Apa gerangan bonus tersebut? Bonus tersebut alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir daripada rambut baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab hadirnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga menjadi ciri, menjadi bukti, yakinkanlah di dalam hati kita Rasulullah hadir di tengah-tengah kita semua, akan memberikan syafaat kepada kita semua, menolong dan membela kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, tidaklah kita berdoa terkecuali doa kita mustajabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua sebagaimana dikumpulkan di tempat ini, kelak dikumpulkan kembali di surga Firdaus A'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengundian terakhir. Shallu ala Nabi Muhammad. Nanti ditutup dengan doa. Sekarang pengundian terakhir. Siap? Udah loyo ini. Siap? Shallu ala Nabi Muhammad. Untuk waktu dan tempat kita persilahkan kepada Kiai Haji Hasan Asy'ari. Fa alaihi falyatafaddal mashkur. Shallu ala Nabi Muhammad.